إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، ثم إلى حضرة والدينا لمشايخنا ومعلمينا وخصوصا إلى أبا هارون بن حسن الله تعالى عجل بن موسى لبس السلام فعله معلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف rahimahullah ta'ala, nasihat ke-16, carilah guru yang mursyid. Wahai anakku yang tercinta, sayugianya bagi seseorang yang menjalani jalan akhirat itu, orang yang hendak menjadi orang baik. Jalan akhirat maknanya orang yang nak menuju menjadi orang baik. Bahawa ada baginya seorang guru yang mursyid, lagi pandai mendidik supaya guru itu dapat menghilangkan daripada perangai-perangai yang jahat dengan terbiahnya. Cari seorang guru yang didik kamu supaya dapat mendidik, mengurangkan sifat-sifat mazmumah dalam badan, sifat-sifat yang jahat. Lalu guru itu menggantikan di tempat perangai yang jahat tadi akan akhlak yang mulia. Cari orang yang boleh pimpin kamu. Abi tak boleh pimpin kamu. Abi bukan seorang guru yang baik, dan Abi pun bukan seorang guru pun, sebab Abi bukan orang pandai. Jadi kamu jangan meletakkan Abi ni seorang guru, sebab Abi bukan orang pandai. Abi tak boleh bagi kamu ilmu yang banyak, tak boleh bagi kamu ilmu yang banyak. Cuma Abi sekadar dapat menunjukkan kamu jalan untuk balik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam proses tarbiyah ini, kerja seorang guru tidak ubah seperti kerja seorang petani. Guru ni ibarat petani yang sentiasa membuang duri dan mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanaman. Sebab padi dah ada. Padi itu dah ada. Jadi seorang guru ini, dia kerjanya memelihara padi ini daripada seolah-olah seorang petani yang menjaga padi ini jangan rosak. Ini kerja guru. Dia bukan sekadar suruh kita tanam padi, kemudian dia sentiasa mencabut duri-duri dan perkara-perkara yang membinasakan padi ini tadi. Maka dengan itu tanaman akan hidup segera dan akan menghasilkan hasil yang sempurna. Ini kerja dia. Bukan sekadar suruh tanam, tetapi apabila tanam rosak. Sebab itu kerja seorang guru, dia menunjukkan bagi muridnya supaya bercocok tanam. Lalu dia mencabut duri-duri, dia didik kita, dia pelihara kita daripada tanaman yang kita tanam tadi rosak. Maka sayugia bagi murid yang berjalan ke negeri akhirat itu ada seorang guru yang mentadbibkannya, yakni mengajarkan adab baginya dan menunjukkan kepadanya jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah Ta'ala telah mengutuskan segala rasulnya untuk menjadi pembimbing bagi sekalian hamba-Nya. Allah utuskan Nabi, Allah utuskan Rasul, bawa kita, tunjuk kita jalan untuk kembali kepada
Allah. Nabi tak tunjukkan jalan kaya. Nabi tak tunjukkan kepada kita jalan pandai. Nabi tunjukkan kepada kita jalan untuk menuju kepada Allah. Orang yang ni dengar cakap Abi ni, fahamkan betul-betul. Orang yang menuju kepada Allah dalam keadaan yang ikhlas, seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Orang yang berjalan kepada Allah dalam keadaan ikhlas, lalu Allah kurniakan kepada dia akan segala pengurniaan yang telah dikurniakan oleh Allah kepada orang yang terdahulu. Allah akan kurniakan segala pengurniaan seperti mana yang Allah telah kurniakan kepada orang terdahulu. Dan apabila para rasul ini telah meninggal dunia, sudah pasti Allah Ta'ala akan menjadikan bagi mereka akan khulafa, yakni pengganti yang meneruskan tugas mereka untuk memberikan bimbingan ke jalan Allah. Maka yang meneruskan kerja jalan, apa yang telah ditinggalkan kepada kita semua ni, natijahnya apa? Bawa seseorang menuju ke jalan Allah. Jadi dengan ada ilmu ni tadi dapat menuju ke jalan Allah. Dengan ada harta yang Allah kurniakan, harta ini dapat menuju ke jalan Allah. Dengan kepakaran yang ada, kepakaran ini kita buat menuju ke jalan Allah. Tak semua orang Allah kurniakan ilmu. Ada orang duduk tempat mengaji tapi Allah tak bagi ilmu. Ada orang duduk tempat harta tapi Allah tak bagi harta. Ada orang duduk tempat kepakaran tapi Allah tak bagi kepakaran. Dan apa yang Allah telah tentukan ke atas kita, apapun sekalipun, jadikan setiap kurniaan daripada Allah itu menjadi sebab, menjadi alat untuk kita menuju kepada Allah. Apa pun. Dan sifat-sifat seorang guru yang mursyid yang layak mengganti dia. Abi minta maaf, Abi tak kata, Abi cuma tak berani, tak berani nak sebut benda ni, Abi tukarkan. Abi minta maaf. Pertama Abi minta maaf dengan musannif, Abi minta maaf dengan musannif, Abi minta maaf dengan sekalian ulama-ulama, Abi tak berani nak menggunakan perkataan mengganti. Dan sifat-sifat seorang guru yang mursyid yang layak meneruskan, kerana li ta'dib, meneruskan akan pekerjaan, akan perkara yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, boleh awal, sebab Abi tak berani nak letakkan tempat ni sebagai badal, sebagai badal bagi Rasul. Tetapi hamba yang meneruskan akan perkara yang telah dibuat oleh Rasul. Jadi kerana li ta'dib umat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pada Abi, Abi minta maaf dulu dengan musannif, dengan semua ulama-ulama, orang yang lebih alim, sebab Abi tak pandai, bahawa ia seorang yang benar-benar alim, orang yang benar-benar alim, benar-benar alim, iaitu alimul haq indallahi, orang yang alim pada sisi Allah. Siapa orang alim pada sisi Allah? Innama yakhshallaha min ibadihil ula, iaitu orang yang benar-benar alim, yakni alimul haq,
alim yang benar pada sisi Allah subhanallah. Orang yang alim, yang benar-benar alim pada sisi Allah, ini yang orang yang mendapat irsyad. Irsyadnya apa dia? Petunjuk daripada sebab ada nas daripada Al-Quran. Kerana orang yang bertakwa itu mendapat pimpinan daripada Allah, maka orang ni dinamakan mursyid. Bukan orang alim, iaitu alimul haq. Orang yang alim ini bil haq, dengan kebenaran, benar-benar indallah. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahawasanya orang yang bertakwa itu di kalangan orang yang alim. Jadi orang yang bertakwa itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran, di antara kelebihan-kelebihan orang bertakwa, mendapat pimpinan, mendapat hidayah, mendapat petunjuk daripada Allah, maka disebut dalam golongan irsyad, ya. Maka orang yang mendapat irsyad namanya mursyid. Baik. Tetapi bukan semua orang yang alim, nampak ya, layak menjadi meneruskan akan sekalian pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi ubah sikit ya. Abi minta maaf dan minta maaf pada musannif kitab ini. Sebab Abi tak berani nak guna perkataan itu. Sebab Abi bukan orang yang layak nak guna perkataan itu. Ya, musannif orang yang layak. Ya, Abi orang yang tak layak sebab Abi orang bodoh. Abi tak tahu apa nak letakkan tu, Abi tak pandai. Jadi Abi menjaga. Abi takut. Allah. Dan sekarang akan aku sebutkan sifat-sifat guru yang mursyid secara ringkas, supaya jangan mudah seseorang itu mengaku bahawa dirinya adalah seorang guru yang mursyid. Sifat-sifat seorang guru yang mursyid itu ialah, pertama, seorang guru yang berpaling daripada mencintai dunia dan mencintai pangkat. Ini di antara guru yang mendapat irsyad daripada Allah. Seorang guru yang dipelihara oleh Allah, berpaling daripada mencintai dunia. Cinta ni perasaan ke zahir? Ini Abi nak tanya supaya kamu faham. Cinta ni perasaan ke zahir? Rasa cinta, orang selalu cakap rasa cinta ke benda yang cinta ni boleh dia nampak ke dia rasa? Bila rasa cinta, maka menzahirkan cinta. Jadi bila orang rasa cinta kepada dunia, lalu ia menzahirkan mengejar dunia. Ini makna cinta. Sebab tiap-tiap rasa pasti dia terzahir. Dan mencintai pangkat, sama ada pangkat ini pangkat dunia atau ia mencintai pangkat akhirat. Sebab orang yang mendapat irsyad, dia telah mendapat ikhlas. Kedua, beliau telah berguru dengan guru yang mursyid yang banyak mengetahui tentang segala halnya. Dan guru yang mursyid itu juga telah berguru seorang guru yang mursyid sebelumnya. Begitulah seterusnya wujudnya silsilah guru yang mursyid ini sehingga sampai kepada penghulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya macam ni. Guru kita ni mengaji, bukan guru kita tak mengaji.
Faham tak? Maka dilihat, bukan lihat pada silsilah yang Abi faham. Bukan silsilah ini pada carta ni orang boleh buat. Faham tak? Kalau tafsir guru Abi lagi syadid. Kalau tafsir guru Abi silsilah yang berhubung, dia lagi syadid. Maksudnya macam ni. Jika mana silsilah itu berhubung, maka seorang murid, ini pendapat yang syadid sebahagian daripada guru Abi, seseorang yang silsilahnya berhubung dengan gurunya, lalu dengan barakah gurunya, murid ini akan dipertemukan dengan gurunya dan gurunya, sehinggalah bertemu dengan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bi barakati kulli masyaikh, dengan barakah masyaikh. Ini dipanggil silsilah yang tidak putus, hubungan yang tidak putus. Dan hubungan silsilah yang tercantum ini, seorang murid dia tidak boleh terkeluar daripada segala apa yang telah diambil daripada gurunya. Faham tak? Tak faham? Tak faham? Kau faham tak? Macam ni, kita belajar dengan guru kita, lalu kita kata aku ada silsilah dengan guru aku. Ketika kita terkeluar daripada segala amalan guru kita, contohnya, ini kalau pendapat guru Abi, pendapat orang lain Abi tak tahu. Kita belajar, satu hari kita pergi tengok wayang. Jadi kita tengok, guru kita ni tengok wayang tak? Dia pernah suruh kita tengok wayang tak? Ketika kita melakukan perkara yang tidak bersepakat dengan guru kita, terkeluar salah silap, putus hubungan. Walaupun pada carta ada, tetapi pada hubungan kerohaniannya habis. Ingat ya? Abi bagi contoh macam ni. Abi bagi contoh, Darul Atib ni almarhum, dia kata apa? Haram, aku haramkan Darul Atib ini ada televisyen. Betul tak Aaron? Nasrul, betul tak apa pernah cakap itu? Saya tak benarkan, mana saya haramkan. Haram ini linafsi, untuk Darul Atib saja, bukan untuk kampung lain. Ya. Ketika kita melanggar perkara yang diharamkan oleh guru kita, putus tak? Putus tak? Putus. Mudah Habib nak bagi contoh macam tu. Senang Habib nak bagi contoh. Ini yang dikatakan silsilah. Habis suka cerita pasal sini, habis tak suka cerita pasal luar, kan? Supaya korang nak faham yang dikatakan hubungan ini yang tercantum, sehingga besok kita dapat doa daripada sekalian guru-guru kita ni tadi. Sebab itu habis sebelum baca kitab, Abi akan sebut nama-nama guru Abi. Nama-nama guru Abi yang selalu Abi bagi Fatihah kan. Abi akan sebut nama-nama ni dan Abi tak lupa. Pertama, almarhum Tuan Abi Ghazali bin Hasbullah. Yang kedua, almarhum Tuan Haji Ali bin Musa. Ketiga, almarhum Baba Sin Suraj. Keempat, almarhum Baba Mat Sandawa. Yang ketiga, Pak Lah Mu'alim. Kelima-lima guru Abi ni tadi, Abi tak pernah tinggal. Setiap kali Abi nak baca kitab, Abi nak kuliah. Kerana apa? Kita boleh berada di sini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
kita boleh berada di sini dengan keberkatan sekalian guru-guru kita. Dia yang didik kita. Dia yang didik kita. Kita ada sini, macam mana kita seorang murid boleh sombong dengan apa yang telah dikurniakan oleh Allah atas ijtihad seorang guru. Nampak tak? Ini adab dia. Dia dipanggil adab. Yang ketiga, beliau ialah seorang guru yang benar-benar telah berjaya dalam mendidik dirinya dan menyedikitkan makan, sedikit bercakap, sedikit tidur, banyak bersembahyang, banyak bersedekah dan juga banyak berpuasa. Maksudnya seorang guru ini sentiasa bertakarub kepada Allah. Keempat, beliau dengan sebab berguru dengan gurunya yang mursyid tadi telah mampu menjadikan akhlak yang mulia sebagai cara hidupnya, seperti sabar, sembahyang, syukur, tawakal, yakin, yakni merasa cukup dengan yang ada, tenang jiwa, penyantun, tawaduk, banyak ilmu, benar, malu, menyempurnakan janji, tenang pendirian, tenang pembawaan, berhati-hati dalam segala urusan dan sebagainya. Jadi seorang guru itu sentiasa dalam proses dia mengislahkan diri. Habis cakap benda yang macam tu, sentiasa dia menuju berijtihad Allah, bermujahadah untuk menjadi insan yang baik, daripada amarah, lawama, mulhimma, mutmainnah. Dah duduk pada mutmainnah, mutmainnah ni, nafsu mutmainnah ni nak faham apa? Dia sentiasa redha, tenang dengan segala takdir Allah. Orang yang sentiasa tenang, menerima, redha dengan takdir Allah, bermakna dia telah duduk pada tempat mutmain. Orang ni yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang kau telah takdirkan, kau telah ciptakan, kau telah tentukan, tak ada satu pun yang tak betul, yang tak baik, yang tak kena. Semua betul. Sakit pun ya, alhamdulillah ya Allah, sebab aku tahu sakit yang kau bagi kat aku. Sebab apa? Sebab dulu aku jahat. Maka Nabi kau telah janjikan kepada umatnya, orang yang sakit diampunkan dosanya 100 dosa setiap hari, dan dikurniakan rahmatnya atasnya 100 rahmat. Alhamdulillah. Jika jalan ini aku boleh menuju dan mendapat kasih sayang engkau, terima kasih ya Allah. Kurniakan atasku kekuatan untuk menerima takdir ini. Dapat sihat, alhamdulillah. Ya Allah, jadikan sihat yang kau kurniakan kepada aku bertambah dekat kepada engkau. Jadi tak ada yang tak baik. Ini mutmainnah, dan sentiasa tenang menerima takdir Allah, senang dengan takdir Allah. Sebab apa? Sebab dia dah yakin dengan
Kerja aku sebagai hamba, belajar. Yang nak jadikan aku pandai tak pandai bukan aku, bukan guru aku, tetapi Allah. Maka jika Allah mentakdirkan atas aku jadi orang pandai, lalu pandai itu dipimpin oleh Allah, maka pandai itu dalam rahmat, bukan pandai itu dalam kemurkaan. Itu selalu guru Abi dulu pesan. Sebab kelima-lima guru Abi ni tak pernah, jaranglah Abi dengar bersalah-salahan di dalam memberikan pandangan. Ini yang dikatakan guru. Dan apabila guru tadi telah bersifat dengan sifat yang mulia ini, maka sebenarnya ia adalah nur daripada anwar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang layak untuk diikuti. Macam mana nur daripada anwar Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iaitu apa yang Nabi bawa. Ilmu ni nur tak? Hidayah ni cahaya tak? Cahaya. Rahmat ni pun cahaya. Taufik ni pun cahaya. Apa yang Nabi bawa semuanya adalah cahaya. Nak bagi kamu faham apa tu cahaya. Cahaya itulah rahmat. Ya ke Abi cahaya tu rahmat? Abi bagi satu ayat Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utuskan olehmu ya Muhammad melainkan menjadi rahmat pada sekalian alam. Maka rahmah itulah an-nur. Hati yang telah dipenuhi dengan cahaya, iaitu hati yang telah dipenuhi dengan rahmat Allah. Kalau hati kita gelap, kita tak dapat buat baik. Nasihatlah benda baik, kita tak akan ikut. Kita akan nampak benda yang tak baik. Ketika kita dipimpin menuju kepada jalan Allah, kita tetap memilih jalan yang selain jalan Allah. Sebab benda ni akan jadi. Kita nak juga. Sebab yang usik kita siapa? Diri kita, syaitan, nafsu, tuntutan dunia. Besok kalau kau mengaji agama, kau nak buat apa? Dunia kau macam mana? Abi selalu pesan dengan anak-anak Abi. Abi kata, Abi ni Allah hidupkan Abi pada zaman yang akhir. Abi rasa macam dulu, Abi rasa tak sampai. Ketika Abi kecil-kecil dulu, dengar 20 ni sayup je. Rupanya Abi sampai 20. Dan zaman ini mulanya zaman mula berakhir. Dan Nabi ada sebutkan kepada kita, besok umat aku akan diuji dengan satu fitnah, dipanggil fitnah kemudahan. Kita akan senang. Hidupnya kita ni akan tempuh hidup senang. Senang tak? Dia basuh baju kat mana? Dobi. Sekarang basuh baju senang, Dobi. Pakai apa nama Zan? Coin tu. Token. Coin pula. Pakai token. Dodi pakai Dobi juga. Mesin masuk. Abi teringat masa Abi mula-mula Abi kahwin, kami
duduk tepi sungai. Tanya Umi. Dia tepi sungai tu, sungai kat Daratik ni, rumah Abi kat tepi sungai tu. Tepi sungai. Basuh tu pakai papan yang bergigi-gigi tu. Tanya lah. Tanya macam tu. Fikri rasa. Papan yang gigi-gigi tu pun Fikri pun tak nampak. Tak pernah nampak. Tu duduk tepi sungai basuh baju. Basuh. Sekarang dah senang. Kalau hujan pergi dobi dryer. Kan? Nampak tak? Memang benarlah senang. Senang. Nak makan malas masak, panggil apa? Food Panda. Kan? Food Panda. Ya. Baik. Kan senang. Sekarang dah senang kan? Semua senang. Betul apa yang Nabi sebut. Umat aku akan berada dalam satu zaman yang diuji dengan mudah, senang. Ya. Baik. Tetapi kewujudan guru yang mempunyai sifat ini sangat jarang sekali. Lebih sukar wujudnya daripada kibrit al-ahmar, belerang yang merah. Dan siapa yang telah mendapat habuan yang baik, dia dah jumpa tempatnya, dah jumpa orangnya, lalu ia bertemu dengan syekh yang mursyid ini, dan pihak syekh pula bersedia untuk membimbingnya, maka hendaklah ia benar-benar menjaga adab terhadapnya, sama ada yang zahir atau batin. Kalau kita jumpa, jangan lepaskan dia. Tapi guru Abi dulu dia pesan, kamu kalau nak tahu guru mursyid, kamu duduk dengan dia. Dan tidak akan pernah berlaku seorang mursyid itu mengaku dia mursyid. Takkan berlaku. Nak tahu macam mana duduk, tengok. Adapun adab-adab yang zahir itu, iaitu pertama, bahawa ia jangan sama sekali bertengkar dengannya, dan jangan pula suka berhujah melawannya pada apa jua masalah, walaupun ia mengetahui salah pada zahirnya. Kedua, jangan ia bersegera meletakkan kain sajadah di hadapannya kecuali pada waktu hendak menunaikan salat. Dan apabila ia telah selesai salat, maka hendaklah ia segera mengangkatnya. Ini semua li ta'dib. Macam mana jaga adab dengan ayah. Ketiga, jangan ia memperbanyakkan semayang sunat di hadapannya. Keempat, bila Abi baca kitab ni, Abi teringat kata guru Abi dulu. Dia kata apa? Kalau kamu nak tunjuk warak, jangan tunjuk depan orang yang kamu warak. Kamu tunjuk kamu warak dekat rumah. Abi ditegur waktu Abi pergi rumah dia. Abi makan sikit. Dia kata apa? Kadang-kala orang ni, dia cakap, luarnya malaikat, dalamnya syaitan. Dia cakap dengan Abi macam tu. Abi bila dia cakap macam tu, terus Abi tambah makan. Masa tu dia masakkan Abi nasi mandil kibas. Kalau duduk dekat Mekah, itulah makanan paling utama sekali. Bila orang masakkan kita nasi kambing ni, kita makan sikit. Konon kita nak jagalah warak kita. Konon rupanya kita bukan warak, tapi kita wakra. Tahu wakra? Dekat rumah kita mentekedara. Depan orang kita tunjuk salah,
Maka kata guru kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata apa? Kenapa aku berkata demikian? Ada juga murid yang cuba nak rot kalam dia. Ketika tu guru kami cakap apa? Ketika kamu datang ke rumah orang lain, maka datang akan tuntutan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukakan akan hati ahlul bait itu satu sunnah. Menyukakan akan hati ahlul bait itu satu tuntutan syarak. Hebatlah, mereka ni cukup hebat. Pandangan mereka ini pandangan yang membina masyarakat. Kita rindukan guru Abi ni, tapi takdir Allah kita redalah. Yang keempat, hendaklah ia mengamalkan apa yang disuruh oleh gurunya dengan kadar kemampuannya. Adapun adab-adab yang batin pula, iaitu pertama, segala sesuatu yang ia dengar daripada gurunya dan telah diterima pada zahir, maka jangan sekali ia mengingkarinya pada batin. Jangan pada perbuatan dan jangan pula pada perkataan, supaya ia selamat daripada tanda orang munafik, yakni nifak pada masyaikh. Dan seandainya ia tidak dapat berbuat demikian, maka sebaik-baiknya ia tinggalkan sahaja gurunya itu, sehingga sampai satu masa yang ia dapat menyamakan batin dan zahirnya. Kalau sampai peringkat dia tak boleh nak jaga, terlalu su'zon dia, tinggalkan, supaya tidak menyalahi adab. Dah macam mana kalau kita belajar dengan Tok Kenali Vero, kalau kita hidup zaman Tok Kenali, belajar dengan Tok Kenali. Kita akan rawat aja Tok Kenali, almarhum Tok Kenali kan. Almarhum Tok Kenali ni dia pakai kain, baju tak pakai. Kalau kita akan rawat saja. Yalah, lainlah guru-guru kita dulu. Allahu, pada pandangan kita dan pada pandangan, selagi tidak jatuh pada perkara yang haram. Kita tengok guru kita tak jatuh pun pada perkara yang haram. Tapi sebab seorang murid ni dia selalu diuji supaya menyalahi akan gurunya. Macam itulah. Dia macam anak guru ni macam ayah. Ayah dia boleh jaga 10 orang anak. Tapi 10 orang anak dia tak mampu jaga seorang ayah dan seorang macam itulah. Seorang guru dia usaha nak jaga hati murid-murid ni, tetapi seorang murid yang banyak tak mampu nak menjaga hati seketul hati seorang guru. Asal tak? Jadi mana banyak? Mana banyak? Kita nak jaga seketul satu hati, tapi guru kita dia kena memelihara beratus-ratus hati-hati yang dia kena jaga. Bila dia bercakap, apa perasaan ini? Maka dia nak bercakap itu dituturkan perkataan yang boleh diterima oleh semua hati. Sampai peringkat macam tu. Nampak? Dan seandainya ia tidak dapat berbuat demikian, maka sebaiknya ia tinggalkan saja gurunya itu, sehingga sampai suatu masa yang ia dapat menyamakan batin dan zahir. Kedua, hendaklah ia menjauhi dari bersahabat dengan orang-orang jahat, supaya ia dapat mengosongkan lebaran hatinya dari segala perhubungan dan pengaruh syaitan manusia. Maka dengan itu akan suci hatinya daripada kekotoran syaitan, dan walau bagaimanapun
ia mesti memilih kefakiran daripada kekayaan. Dan ini adab dia. Adab dia jaga hubungan kita. Kita banyak kawan dengan siapa? Dalam perjalanan kita untuk belajar, jaga hubungan kita. Jaga hubungan kita, kita campur dengan siapa. Ketika kata ulama, seseorang itu akan dipengaruhi dengan suasana yang ada di sekeliling. Kalau dia kawan orang macam ni, dia akan terpengaruh dengan orang macam ni. Siapa pun kita. Kita orang pandai ke, kita orang tak berapa pandai ke, ketika itu kita terpengaruh. Kalau kita berkawan dengan orang, katalah kawan kita ni kaki motor, jadi kita akan, kalau sembang pun pasal motor, betul tak kira? Kan, sama-sama sembang macam mana nak ride mana, dah ni nak exhaust nak tukar macam mana, exober apa yang bagus, betul tak? Kalau kita berkawan dengan orang bisnes, kita akan cerita pasal bisnes, apa peluang boleh dapat duit. Tak kira, walaupun kita ni orang alim, kita ni orang apa, kita akan terpengaruh. Sebab itu Ibnu Athaillah Askandariyah, dia kata, carilah kawan yang mana kawan ini perkataannya menunjukkan jalan untuk kau mengenal Allah. Macam tu. Baik. Jadi setakat tu je, insya-Allah malam besok kita akan baca nasihat yang ke-17. Ke-17, iaitu atas nasihat tasawuf pati ilmu. Apa cerita ni? Yang disebutkan oleh ulama, oleh musannif kepada dan akhir sekali Abi malam ni Abi dengan rasa kedah diri, Abi mohon keampunan pada Allah jika mana Abi ada kesilapan dan dengan musannif yang mengarang kitab ini, atas kerana Abi tak mengikut kalam yang ditulis, mengikut nasihat yang ke-16 ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa Abi, Allah ampunkan kesalahan Abi, Allah ampunkan segala, dan Allah jaga takdib Abi dengan mereka-mereka ini yang lebih hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam perjalanan ilmu ini, apabila kita ini tidak melebihikan adab, pada ketika itu ilmu kita tidak akan ada keberkatan. Baik itu Abi berpesan pada kamu, setiap ahli ilmu, maka dahulukanlah adab daripada segala-galanya yang lain. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika kami salah hadap ya Allah dalam perjalanan ilmu dan perjalanan amal kami ya Arhamar Rahimin, maka ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, jika kami salah daripada segi takdib kami ya Allah, pada sekalian ulama-ulama yang Engkau kasih dan Engkau sayang ya Allah, maka kami mohon ampunan, mohon maaf ya Arhamar Rahimin. Kerana kami ini orang jahil ya Allah, muliakan kami dengan ilmu-Mu dan anugerah ilmu-Mu atas kami ya Allah. Ya Allah, kurniakan atas kami hidayah demi hidayah dan taufik demi taufik atas kami dalam hidup kami ya Allah, hinggalah saat kematian kami ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.